utamanya isu mengenai tenaga energi dekat dekat Eropah, sebab banyak negara-negara Eropah ni dia bergantung kepada import natural gas, minyak dan juga pelbagai benda lain lah dari Rusia. Dan semalam kita ada Presiden Rusia Vladimir Putin telah menyatakan bahawa sebarang pembayaran untuk energi, natural gas, minyak kepada Rusia, instead of sebelum ini ada yang menggunakan US dollar, menggunakan euro, dia nak pembayaran berkenaan hendaklah dalam Russian ruble, dalam mata wang Rusia. Dan ini menyebabkan kebimbangan sekiranya sebab untuk nak beli ruble tu anda kena deal dengan Rusia. Jadi kita tahu bahawa sekatan ekonomi dikenakan oleh US dan sekutu kepada Rusia menyebabkan itu menyukarkan pembayaran, dan ini membimbangkan setengah negara dekat Eropah mengenai nak bayar kalau Rusia tak hantar natural gas dia dan minyak. Jadi Presiden Joe Biden berada di Brussels sekarang ni. Benda ni, sebab itu news jangan ingat dia cuma ada dekat Forex Factory. News ni ada perkembangan hari-hari dan ada benda-benda lain nak beli minyak, itu cerita dia. Dan kita ada Presiden Joe Biden berada di Brussels pada hari ini untuk menyelesaikan masalah ini dan the thing is, daripada sudut teknikalnya kita masih melihat kepada sekurang-kurangnya satu lagi kekuatan US dollar, satu lagi kekuatan US dollar berdasarkan apa yang kita dah bincangkan sejak dari 2 bulan dah kita cerita benda ni masih ada lagi sisa-sisa sekurang-kurangnya satu lagi. Hanya jika RSI ini break, then kita akan katakan US dollar akan lebih kuat lagi. Hanya jika itu berlaku, dan kita ada 14, 15, 16 dan 17. Hanya jika ini break daripada sudut momentum dia, hanya jika ini break ke atas, RSI break ke atas, dan kita katakan US dollar akan amat-amat kuat. Tetapi sekarang ni kita berada dekat hujung dan kita sedang menjangkakan satu divergence. Bukan bermakna US dollar tu lemah. US dollar masih ada kekuatan dia. Itu yang saya nak ceritakan. Itulah cerita dia. Masih ada kekuatan dia. Jadi ini bermakna kita masih melihat contohnya seperti UJ masih lagi bergerak ke atas, tak habis lagi. Dan pada masa yang sama kita juga melihat kepada indices masih lagi dijangka melengkapkan satu lagi pergerakan ke atas. Boleh tak dia habis kat sini dan jatuh ke bawah? Boleh. Kita ada Spain IBEX, ini adalah Spanish IBEX, IBEX 35, yang menunjukkan bahawa struktur semasa ni adalah benda lain. Ini tak sama grup. Nampak? Kimi, kita ada full reset yang break. Maksudnya ada momentum. Kejatuhan ini ada momentum. Jadi IBEX memberikan amaran bahawa indeks lain ni akan habis. Dah habis? Belum. Dia boleh tak IBEX ke bawah, indeks lain ke atas? Boleh. Sekiranya IBEX ni buat lekuk 2 kat sini. Okey. Kesemuanya menunjukkan bahawa kita berada dekat top dalam pasaran. Whether top berkenaan akan break ke atas lagi, cuma jika high di sini break. Sekarang ni kita menjangkakan bahawa resistance dekat sini akan hold dan kita akan menghabiskan pergerakan ni dalam struktur flat. Itu adalah untuk US 30. Anytime ini habis. Boleh tak dia jatuh daripada semasa? Kalau ikut cerita IBEX tadi, ini dah mungkin berlaku. Dan kalau kita lihat kepada struktur untuk US 30, sama seperti IBEX tadi, menunjukkan kita dah ada full reset. Maksudnya, kita mungkin dah ada 1 dan dah ada 2 dan terus ke bawah. Jaga-jaga sikit. Kenapa ini penting?
Kalau itu berlaku, either disebabkan oleh yen ataupun US dollar. Pergerakan ini Jadi sekiranya dia disebabkan oleh yen, then UJ akan jatuh direct daripada sini. Kalau dia disebabkan oleh US dollar, then UJ akan extend lagi ke atas. Itu maksud dia. Boleh Jo? Kimi? Saya rasa dua ni dah faham. Kimi A pun dah mula tangkapkan konsep dia kan? Apa kesan dia? Euro US dollar, Euro JPY, GBP JPY, minyak, gold, semua tu. Jadi kita nak tengok benda tu sebab IBEX dah menunjukkan kita dah ada full reset. Ini lain. Ini adalah struktur lain. Struktur kat sini dah cerita lain. Kita dah memulakan lekuk 2 dalam intermediate tu. Dah mula. Okey, cuma indeks lain dekat-dekat. Contohnya macam US 30 tadi dah mula menunjukkan bahawa kemungkinan saya boleh letak 3. Ini 3, 4 ni sini, 5 lepas tu jatuh. Boleh Kimi A, insya-Allah boleh. Tapi dah mula tangkap konsep dia kan? Kamarul. Dah ada Kimi A, Kimi B dengan aku pening Kamarul. Senang panggil Kimi A, Kimi B. Senang. Panggil nama penuh, Peng San. Kena start tenung basic. Tenung basic. Yes. Spanish 35 bagi hint tu. Itulah. Dia dah jatuh kan. Tapi apa pun belum masanya untuk anda long index. Anda tak pergi, ni dah correction. Aku long. Itu berjerut tengkuk kan. Belum. Jangan jerut tengkuk awal sangat kita masih dalam correction. Saya nampak chat awal tadi. Bila index dynamic, market kita punya. Betul Jo? Bila trend ada, senang nak trade. Bila kita dalam fixed dynamic, bila kita dalam correction, dalam index, memang payah. Terutamanya kalau anda trade forex. Kimi tukar nama Bob. Betul. Dia ada Hakimi Bob, senang tukar nama kan. Bob nama je, bukan orangnya besar. Biasanya Bob ni untuk badan orang besar kan, BOB. Okay, so in other word, kita masih menjagakan US dollars melakukan pergerakan ke atas. Malam ni boleh dia jatuh, boleh. Dalam time frame kecil, tapi arah dia, hala tuju dia masih ke atas maksudnya sebarang drop dalam US dollar, euro US dollar merupakan correction. Kalau dia jatuh kat sini, kita akan extendkan X kepada sini. Ini akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. Ini B, ini A. Selagi dia tak break bawah sana. Selagi break bawah sana, memang US dollar dah kuat. Asalkan anda tak pergi long benda ni. Belum. Okey? Jangan pergi long dia. Ni boleh jatuh. Okey? Boleh habis. Ni saya letak kat sini je. Habis. Y dia habis. Tukar color A, B, C jadi biru, dah dia jatuh ke bawah. Okey, itu adalah euro US dollar. GBP US dollar. GBP US dollar seperti saya ceritakan petang tadi. Ni yang saya present kepada anda. Belum masanya untuk short dia. Okey, di sini anda ada equal leg. Saya lupa nak letakkan biru, nak letakkan box dia. Jadi bagi siapa yang nak siapa yang berminat, di sini ada setup dia. Di sini ada setup dia untuk GBP US dollar. Sini kita ada setup dia. Tariklah betul-betul, saya tak tarik ngam-ngam tu. Okey, itu adalah untuk GBP US dollar. Satu lagi ke atas sebelum dia melakukan pergerakan ke bawah. Itulah untuk GBP US dollar. Sama juga, sekarang ni kita dah ada divergence. Kalau kita ambil struktur yang kita ceritakan sekarang, sini ada divergence. Faham Jo? Beza dengan struktur sebelum ni. Apa beza dia? Kalau kita ambil yang kita ceritakan sebelum ni, di sini tak ada divergence. A kat sini kan? A kat sini sebelum ni kan? A, B dan C. Sini tak ada divergence. Ni tak ada divergence. Sekarang boleh tak motif ada divergence? Boleh.
Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 diagonal. GU tu. Yap. Apapun, kalau dia buat ke atas, anda boleh short dia. Kalau dia turun terus, anda kena tunggu dia break. Jangan masuk kat sini ya. Anda kena tunggu dia break bawah ni. Kalau dia jatuh, 1, ini ada divergent. 2, 3, 4, 5 dia break. 1, 2, 3 anda boleh short. Dua tempat sama ada kat sini ataupun kat atas ni. Itu adalah untuk GU. Sebab apa? Yang besar dia dah break. Ini dah break Structure belakang ni kita dah break dan ada incomplete. Jadi kat sini ataupun kalau dia tak naik, kita habis 3 lekuk. Dan 1, 2, 3, 4, 5 break. 1, 2, 3 kita short. Antara dua. Okey, kalau ikut cerita GBP ni, dia akan ke atas. Kalau ikut cerita Euro US dollar, dia akan ke bawah. So, mana-mana satu lah. Kalau ke bawah ni, tunggu 5 je. Naik ke atas balik, kita short. Okey, itu adalah untuk GBP US dollar. Jadi kita masih menjangkakan masih ada kekuatan US dollar. Untuk short term, saya masih jangkakan ada kelemahan satu lagi untuk pergerakan motif, structure motif untuk US dollar. 2 EL sama zone, saya tak tahu. Saya tahu pun saya buat tak tahu je. So, saya ceritakan 3711. Okey. US 500 ini saya dah terangkan, ini boleh habis. Cukup lekuk untuk saya lengkapkan dia. Kita ada separation kat sini. Kalau nak habiskan alih dia macam ni. Dah boleh habis kat situ. Kalau nak habiskan dia, saya ada cukup lekuk-lekuk untuk saya alihkan dia, melengkapkan X ni di sini. Cukup tempat untuk saya letakkan X ni di sini. Cukup lekuk dia, jumlah lekuk, internal dia, separation untuk lekuk 3, semua cukup syarat. Cukup syarat untuk saya lengkapkan lekuk dan habiskan X di sini. Boleh tak dia jatuh terus? Kalau dia jatuh, EU, GU dah jatuh ke bawah. Kalau ini ke atas, EU, GU, satu lagi ke atas. Berguling. Jadi tengok kepada US Open malam ni, apa cerita. Bukannya tenis. Tengok US Wall Street Open malam ni, apa cerita dia. US ni pun sama je lah, semua cerita sama. Okey, semua cerita sama. Tak ada yang buat low. Kalau ada yang buat low, dan kita katakan dah habis. Kalau anda nampak di sini pun, structure ini lain macam. Dua equal. Okey. Nampak? Ni semua lain. Momentum dia lain. Momentum yang ini lain macam. Jadi kalau ini jatuh, itu sama dengan EU, GU jatuh. Okey, dan kita dan kita tengok direct kepada UJ. Kalau ini jatuh, GU jatuh, ada tengok UJ. Kalau UJ masih sideways, itu adalah US dollar. Kalau UJ jatuh, itu adalah yen. Kalau itu yen, dan ini jatuh laju. Boleh kimi A. Yang tu Kalau indeks jatuh laju, jatuh dalam motif 5 lekuk, ataupun 9 lekuk, ataupun 13 lekuk, dan itu adalah UJ. Kalau UJ jatuh, itu adalah negatif, adalah positif yen. Jadi anda carilah yen pair, ataupun dollar pair yang akan bergerak sama, yang ada set up. Dia dah tunjuk dah ni. Jadi kita dekat situ, dia boleh jatuh, dia boleh naik. Sekarang ni kita tak ada yang
menunjukkan apa yang dia nak buat. Tapi kalau kita ikut cerita Spain 35 tadi, ini dah ada. Itu dah ada. Ini dah ada dekat Spain 35. Okay, itu dah ada. Dalam time frame kecil dah nampak reset dia. Ni dalam M15, M5 punya ni. Ini dah ada. Ini dah reset. Ini dah ada. Mungkin satu lagi. So, dia jatuh. Nampak kan? Yang belajar baby pips dulu, inilah hari ni. Tu dia. Dia sama je. Satu habiskan baby pip. Saya baca komen-komen semua. Saya sentiasa online. Dari jam 1 sampai jam 9 tu, saya sentiasa online. Saya dengar, tengok je apa yang korang sembang. Okey, jadi ini cukup. Saya boleh alihkan banyak tempat. Yang belakang-belakang ni. Jangan pergi long dia dekat sini. Betul jerut otak kan. Ni ada incomplete sequence, dia pergi long kat situ. Ni nak terbang. Belum. Belum. Okey, kalau ini terbang, anda ingat yen pair ni ke mana? Kalau itu terbang. Yen pair jadi macam ni tau. Jadi direct macam ni je. To the moon. Faham tak? Dia to the moon. Boleh tak? Boleh. Tak salah. Boleh tak jadi? Boleh. Tapi terlalu drastik lah. Kita lukis kan. Kau lukis 1, 2, 3 macam ni. Faham tak? 3 macam tu. Orang tengok cat ke apa ni? Sunbi. Ada Sunbi. Sunbi tak dapat silent. Dia akan type. Saya faham sangat Sunbi. Dia takkan type. Dia takkan senyap. Dia akan at least dia type something. Dia nak bagi tahu dia silent. Saya yang silent. Betul Sunbi. Yen pair pun sekarang meriah straight candle dia. Betul? Betul. Tapi anda tahu pergerakan berkenaan tak jadi macam tengok dalam time frame 1 minit. Betul kan? Nak tengok candle panjang-panjang. Buka 1 minit. Okey. Jadi itu bermaksud sekiranya kita menjangka untuk indeks ni, mana pula indeks kita dan US dollar, anda perhatikan low ini. Anda perhatikan low ini. Boleh tak ini jadi 4? Boleh. Tapi kalau ini berlaku dan pada masa yang sama anda nampak EU, mana EU? EU break low di sini. Break low ini, saya tak nampak itu lekuk 4. Tak Discord lucu je baca komen. Faham tak? Kalau low ini break, saya tak nampak dekat sini lekuk 4. Faham tak? Sebab kalau EU jatuh, dan EJ juga akan mula bergerak melakukan benda ni. Sini 3. Sini 4 dalam triangle. Sini 5 dan kita masuk lekuk 3. Kalau low ini sama dengan EU punya low tadi, yang ini. Yang ini adalah sama dengan EU punya low di sini apa? H4. Sama dengan low ini. Sama dengan low yang ini. Berik Kamarul. Jangan pegang yang anda kalau anda nak pegang lama, jangan guna leverage. Simple je. Kalau anda seorang yang aku ingat nak pegang bertahun lah benda ni, jangan pegang benda yang ada leverage. Anda beli gold, anda tak guna leverage, berapa nak buka? 0.01 mikro. Buka berik. Lama dah cerita tu Kamarul. Kalau nak pegang saham. Pergi tengok. Chart dia sekarang ni, lekuk-lekuk dia sama tak dengan gold? Lekuk dia. Bukannya setiap satu pip, satu point ataupun satu sen movement. Saham, jangan guna perkataan pip. Ada je bang, berik ni nak naik. Kalau turun, dia berapa pip boleh turun. Astaghfirullahaladzim. Saham cuma forex pair
yang anda gunakan pip. Gold pun tak ada pip. Gold guna sen. 1 sen turun, 1 dolar turun. Tu gold. Kalau indeks guna point. Pip tu untuk forex. Mana ada saham Asia turun 15 pip. Sakit otak sekejap dengar. Naik 100 poin seminit, turun 100 poin. Macam mana nak pegang? Betul, Bian? Yes. GU. Kejap kita habiskan ni dulu saya cerita. Okey, GU. Okey. GU kat sini, yang ini, okey, depend kepada ni. Kalau saya tengok kat sini, memang dia sampai. Ada chart yang sampai, ada chart yang tak sampai. Kalau anda dah entry dekat sini, anda masih pegang. Faham Kimi A? Kalau anda dah pegang kat sini, ini boleh jadi A tau. Ini boleh jadi B. Ini boleh jadi C. Satu bit. Konsensen 1 bit dengan ringgit. Saham guna bit. Kalau yang kecil-kecil. Saya jarang pergi tengok penny stock. Kan? Yang bawah ni jarang saya tengok. Sebab movement dia pump and dump banyak sangat. Jadi kalau nak tanya saya yang bawah daripada 10 dolar, 10 ringgit kat bursa tu, untuk GU, kalau anda dah short di sini, anda tak pergi, anda tak pergi, nanti aku keluar, aku masuk balik atas ni. Jangan, tak. Ada yang, betul tak Zul? Ada yang sampai, ada yang tak sampai. Yang sini sebab perbezaan, satu saya katakan, kalau dia buat ke atas bagi siapa yang tak enter dan tak kena lagi, kalau dia buat ke atas ni, anda masuk. Sebab currency ni, ini adalah OTC. Fahamkan konsep OTC direct di antara pihak broker dan dealer. Dia tidak melalui exchange. Jadi antara dealer dan dia macam anda jual tanah lah. Fahamkan dia macam anda jual tanah. Tak payah cerita forex dekat sini. Anda pergi money exchange, anda pergi money yang anda nampak forex dekat kedai tu. Anda pergi tukar kedai satu, pergi kedai tukar kedai dua, dia tak sama. Anda call kawan anda, okey kita tukar sama-sama masa. Dia tak sama. Sebabnya spread untung dan juga lain-lain kos kepada peniaga. Sama juga dengan broker. Jadi kalau OTC ni, dia macam ada jual tanah lah. Anda bagi seorang broker, kau jual tanah nenek aku dulu, nenek aku suruh kat aku. Nenek bagi kat kita 1 ekar, dia bagi 20,000. Kita up sikit, 25,000. Tu spread. Jadi sama kat broker, dia akan kenakan dia punya charges kepada spread. Jadi ada yang sampai, ada yang tak sampai. Jadi the thing is, saat itu saya gunakan limit order je, letak je. Dia tak sampai, jangan kejar. Ini jadi satu, ini ada divergence. Saya dapat lukis 5. Dapat tak lukis 5 kat sini Kimi? Yang dah entry dah set BE. Yang dah entry, ini dah 50%. Ini dah lebih. Ini dah lebih. Ini dah sampai 50%. Bagi mereka yang tak entry lagi, kalau dia naik, then anda entry. Sebab ada yang sampai, ada yang tak sampai. Kalau ikutkan dekat XM ni, tak sampai. Kalau ikutkan dekat XM, dia beza 2 poin. Kalau kita ambil spread, dia beza 2 poin je. 2 poin. 2 pipet. 2 pip. Dapat lukis 5 ni. Ni dapat lukis 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Sini pun dapat 1, 2, 3, kecil-kecil dia dapat buat 5. Ini dapat jadi ini tau. Jadi maksudnya 2 ada turun ke bawah. 3, 4, 5 break. Sini ada trade. Ini dapat buat 5. Ini ada, ingat tak petang tadi kita cerita zigzag kan. Jadi kalau ini zigzag. Okey, A dia tengok time frame kecil. M berapa? M1 kot. Dapat M1. Kecil sangat. Okey. Okey, yang ini ini dapat buat 5. Sini dapat buat 5. Sini ada divergence. Sini adalah 3 kita. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ini ada divergence. Divergence dia dari sini. Jadi 3 kita kat sini ini A, ini B, ini 1. Mana-mana. Ini 1, ini 2, ini 3, 4 or whatever. Anda boleh carikan 3 dia panjang sikit supaya tak terlalu pendek ataupun 3 kat sini. 4 dan 5. Jadi dia boleh jadi C. Ini dapat, ini diagonal kita boleh lukis yang bersilang 4 dia boleh bersilang dengan 1. Tapi cukup A, B dan C. Kalau dalam kecil lah ni M5. Jadi boleh tak dia ke atas? Boleh. Tapi kalau nak lukiskan dia sebagai 1, 2, 3, 4, 5 pun dapat jatuh ke bawah. Cumanya dia tak break. Kalau dia break kita boleh trade dia. Dia tak break. Tu cerita dia. Tu kunci dia. Dan ada yang complete, ada yang tak complete. Jadi kalau dia ke atas ni, anda trade di sini. Kalau dia break ke bawah, 5 wave, dan anda trade daripada bawah. Bila dia break, bila dia retrace. Ini dapat buat A, B dan C. Alih ya. A, B dan C. Alih ya. Memang saya lukis yang tu pun sebelum ni. Okey, jadi kalau ini break ke bawah, ini nak mencanak ke? Ni nak, kalau GU break ke bawah kan, ini nak macam ni. Salah sekolah tau. Faham? Kalau anda lihat kepada AU, kepada lain, AUD US dollar. Semua ni ada divergence. Menunjukkan truncation akan berlaku bila-bila. Ni boleh cukup untuk saya lukiskan sebagai sebagai C saya boleh habiskan kat sini. Itu AUD US dollar. GBP NZD US dollar pun sama. Pun sama. Everything sejak semalam saya menunjukkan topping pattern. Dah menunjukkan topping. Maksudnya dekat sampai kat resistance dia. Kalau ikut cerita AUD, Euro, US dollar dan GBP USD kita lukis ke atas, ini akan buat ke atas macam ni. Boleh tak? Boleh. Boleh, tak mustahil. 1, 2, 3, 4 dan 5. Yelah, kan? EU dilukis ke bawah, GU dilukis ke atas. Kalau dalam time frame kecil, M1, M5, maybe kalau dia lukis 5 lekuk dan GU 5 lekuk ke atas, salah sekolah tu. Tak dapat. Tak dapat. Okay, you can. Jadi kalau apa yang semua tu tadi dah lengkap, saya boleh habiskan ni macam ni. Ni low ini low kenapa dia tak dapat ni? Okey, 3 4 5 ke atas. Faham? Cukup. Jumlah-jumlah lekuk dia, sequence dia, semua cukup. Jadi jaga-jaga sikit Kalau anda nak short US dollar, bukan masa dia. Bukan masa dia sekarang Kalau ada setup GU, kalau anda dah masuk GU
jangan pergi, jangan close dia. Anda sepatutnya dah keluar separuh, dah lock. Kimi A, kalau dah masuk GU tu, anda patutnya dah lock dah sekarang. Dah keluar separuh. Biarlah dia nak buat apa, dia naik atas lagi, entry. Tu je. Kalau anda nak 2 entry, nak layer kononnya, anda gunakan yang duit yang anda dah lock kat sini, masuk kat sini, guna duit yang tu. Faham? Guna duit yang anda dah lock tu, jangan keluar modal lagi. Modal anda, trade idea ni satu trade idea. Jadi risiko anda tetap 1A. Saya nak sentuh mengenai benda ni, tapi nantilah, belum. SQN. Itu dah bertahun saya nak bawa topik tu, tapi belum. Okey, kalau dah entry tu, anda sepatutnya dah lock, ini boleh jatuh, ni tak perlu naik ke atas. Kalau anda nak ini naik lagi ke atas, anda gunakan duit yang anda dah lock, masuk yang sini, kecilkan lot size. Jangan pula pergi, oh ni turun lagi ni, besar sikit lot. Jerut leher ya. Okey, GU, AUD, US dollar sama. Kalau yang tu ni pun akan jatuh. NZD ni cukup lekuk, semua dah cukup. Everything cukup. Kita masih menjangkakan ada lagi kekuatan US dollar. Itu cerita dia. Akan bawa SQN tu, tapi SQN tu bukan teknik. Sistem quality number. Siapa yang ikut Vantap, anda akan pernah belajar pasal SQN. Siapa yang tak pernah, kita bagi point sistem, quality kepada sistem. Higher number, holy grail, atas daripada 7, 8 kan. Sistem tu bagus, bukan holy grail, memang untung saja. Senang nak trade dan performance dia bagus. Biasanya sistem yang mempunyai higher punya ni, higher SQN, susah nak trade. Tapi tak apa, nantilah kita cerita. Belum lagi itu kepada pengurusan portfolio. Jauh lagi nak bawa. Saya tengah bawa market dynamic dulu. Setahun, 2 tahun saya akan bawa topik tu. Okey. Gold. Gold masih ada satu lagi. Gold nampak masih ada satu, tapi kalau ini merupakan diagonal, dia boleh habis kat sini dan mula jatuh. Lengkap C dan X kat sini. Yes, sistem quality number. Anda kena baca buku ni, definitif. Kalau nak faham SQN, anda kena baca buku ni, Definitive Guide to Position Sizing. Anda kena baca buku tu. Anda kena baca buku ni. Kalau anda tak nak dengar saya merepek ataupun tak sabar tunggu saya cerita pasal SQN tu, anda pergi baca buku ni. Joe tengah Google. Joe tengah Google. Pian, nanti minta kat Joe je lah. Saya ada buku tu. Adalah dalam buku saya, dah tanggal dari belakang, lama sangat. Sekali lagi, Definitive Guide. Ni nama buku dia. Belilah kan. Jangan download. Kalau nak download pun belilah. Definitive Guide. Vantap mana ada lain. Vantap. Definitive Guide to Position Sizing. Dalam tu diterangkan satu-satu pasal SQN. Tengah tekan buy gold. Kita tengah tunggu satu lagi US dollar punya kekuatan. Price pullback wave C. Ni. Dah cukup 5 Pian. Dah cukup 5.
Ilmu yang sama. Nantilah, nanti kita cerita benda tu ya. Lama lagi cerita SQN tu, kita cerita goal tu. Goal, kalau tanya saya, sekarang ni belum ada confirmation untuk yang ini habis. Down? Okey. Sorry, terputus. All. Dah okey dah. Dah okey tak? Okey dah. Dah okey, dah okey. Terputus. Okey, dah okey, dah okey. Okey, jadi kalau kita tengok yang sini ya. Menceritakan bahawa ini dah dekat-dekat dah. Ini dah dekat-dekat. Semua dekat-dekat ya. Everything. So, saya tak akan ambil untuk cuma nak ambil satu ni. Stop loss kat mana bawah ni? Tepi sini. Sakit jiwa tu. Faham tak? Dia punya equal leg. Boleh tak short dia? Tak. Equal leg dia ke atas lagi. Kalau nak trade yang ni, bayangkan ya, ada trade di sini. TP sini. Itu dia punya sasaran. TP kawasan ni 100%. Anda punya stop loss kat mana? Sini. Entry sini. Stop loss sini. TP sini. Wah, cantik risk reward dia. Terus SQN ni tinggi. Tak tahulah. Tapi tak buat duit. Goal jangan terangkit dulu. Nampak macam yelah, belum ada confirmation jom. Boleh tak dia buat satu lagi? Boleh. Kalau tanya saya, kalau ini naik ke atas, goal EU dengan GU tadi akan lengkapkan ke atas macam ni. Kalau goal ni ke atas, GU ke atas, EU ke atas. Faham? Kalau ini ke bawah, kawan ni pun ikut dah start ke bawah. Silver pun ke bawah. Silver terangkit ni. Okey, dan kita akan jadikan sini sebagai flat. 3, 4, 5 ini adalah A, B dan C. So sini 5 Jadi kita akan jadikan X di sini. Faham? Jadi everything dekat turning point jaga-jaga. So everything dekat turning point dia. Silver mana lagi? Minyak. Copper nothing. Copper pun boleh habis. 3, 4, 5 dan ke bawah. Semua menunjukkan topping semua menunjukkan dia dah habis dia dah nak mula turning. Letak 100. Okey, minyak sama semua. Ini boleh jadi ada banyak cara lah. Saya boleh jadikan 1, 2, habiskan dia macam ni. Kalau setakat nak tukar habiskan 1 tu 2, 3, 4, 5. Tahu tak kenapa kita kena buat benda tu? Supaya 3 kita tak pendek. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak kalau setakat nak tukar dia? Dan ini jatuh ke bawah. Kalau ini jatuh ke bawah, cantik. Tahu tak kenapa cantik? Kalau ini jatuh ke bawah, Pian, benda yang kita tunggu ni, Pian, jangan beli minyak. Faham? Sama juga seperti gold. Kalau gold jatuh di sini, Sabarul, kalau gold jatuh di sini, minyak saya dah tukar dia punya chart semua. Minyak. Then dia make sense. Barulah dia make sense. Ini sebagai wave 4. Dan kita masih kata, nampak tak terlalu pendek wave 3 dia?
Ini mungkin adalah satu dua yang kita lukiskan sebelum ni. Apa pun, kalau ada correction sini, jangan trade minyak. Trade kawan dia. Chevron ataupun apa? Exxon, antara dua. Benda ni kalau minyak jatuh dan kita ada indeks yang jatuh, ini akan buat correction tak? Faham? Ini tak ada equilibrium, betul. Saya akan trade di sini. Saya akan beli untuk Chevron di sini. Sapura, no comment. No comment. Tak masuk campur. Sapura dah tutup kedai tu bang. Saya tak masuk campur. Sapura. Faham? Yeah. Yang ini, this structure. Saya akan beli yang ini. Okay, sama dengan Exxon. Ingat, kalau Joe Biden punya deal dengan Europe tadi menjadi siapa yang supply minyak kepada Eurozone. Pian, kalau Joe Biden punya deal dengan Eurozone tu jadi, anda ingat siapa yang jual minyak kepada Eurozone? White House ke jual? Faham? Faham tak? Joe Biden pergi Brussels sekarang ni sedang broker deal untuk nak supplykan Eurozone dengan minyak. Sekiranya Rusia tidak hantar minyak ataupun negara Eropah tak dapat nak bayar. Tak mungkin Indonesia. Indonesia, biarpun dulu Indonesia adalah negara OPEC, lepas tu dia keluar, lepas tu dia ada import minyak. Minyak dah diproses. Pemprosesan tak cukup. Jadi, anda rasa siapa yang jual minyak kat Eurozone? Siapa dapat duit? Pergi kaji sedikit sejarah keluarga Joe Biden. Faham? Kaji sedikit sejarah. Bush punya family. Pergi kaji sikit sejarah. Satu, dia orang bengang sangat dengan Malaysia supply. Faham? Jadi kalau ada correction kat sini, saya akan masuk untuk Chevron ataupun Exxon. Okey? Exxon tak dapat Exxon kalau buat yang ini, equilibrium ini, equilibrium yang ini. Jelas tak? 1, 2, 3, 4. Yang sebenarnya 3 ni mungkin 1 dan 2. Dan itu mencadang. Apa pun, I'm still looking at that, at this level. Tak kisah. Okay, so kalau kita ambil equilibrium ini, masih tak lengkap. Yang kita ada incomplete sequence kat situ. Okay, di sini pula, tak cukup. Di sini pula, yang ini, 1 dan 2. Kita yang ini complete. Nampak tak kenapa saya tak apa sangat dengan Chevron? Jadi di antara dua, mana satu yang saya lebih suka? Ini. Struktur yang sama. Struktur yang sama. Ini dah sampai tau. Ini dah sampai tau. Nampak tak? Ini dah sampai 100%. Tapi di antara dua ni, saya lebih suka yang ini untuk trade. Bukan untuk trade, untuk pegang. Saya masih tetap sukakan yang ini. Kalau dia buat 1, 2, 3, 4. Of which ini mungkin adalah 1 dan 2 primary. Faham tak kenapa saya tak letakkan 1, 2 sekarang ni? Saya letakkan 3, 4. Pian,
Kalau itu 1, 2, 3, 4, 5, dan even dalam Bloomberg hari ni dok cerita minyak sampai 200, mungkin tak tahu, tak kisah. Yang saya nampak, saya ada set up kat sini. Okey, saya lebih berminat kepada Exxon berbanding dengan Chevron. Satu lagi harga dia lah, tak adalah mahal sangat. Minyak ke 300. Itulah. Sebab itu pipe menggunakan pipe tu yang lebih economical, masih tetap yang paling economical. Sebab tu Rusia, kalau anda tengok sejarah, dia tak pernah kalah perang tau. Perang Dunia Kedua dia menang lawan Germany. Perang mana-mana dia tak pernah kalah. Sekali je dia pernah kalah. Sekali je dia pernah kalah. Perang Crimea, apa tak nama, yang Bosnia Serbia kan. Itu je dia pernah kalah. Sebab itu zon tu lain macam. Zon Ukraine, Serbia semua tu, itu lain macam kan. Tak apa. Tak payah cerita benda tu, tak minat. Okey. So itu adalah sama dengan minyak buat pergerakan ini. Perang tu je dia kalah. Perang itu saja dia kalah. Crimea, macam mana nak sebut? Sebab tu dia panas sikit dengan kawasan tu. Bukan panas sikit, panas banyak dengan kawasan tu. Okey, jadi kalau ini start jatuh, itulah kekuatan US dollar. Sebab kalau kekuatan yen, ini tak dapat jatuh. Faham tak? Gold ada kemungkinan saya juga akan tukarkan chart ni pada hujung minggu ni kepada saya akan turunkan dia punya structure ni kepada primary. Tengoklah. Tengok apa cerita di dekat sini. Sebab kalau kita katakan ini adalah 1 dan 2, dia terlalu besar tau. But mungkin, yes, apa pun saya tak minat untuk beli gold spot. Saya berminat untuk nak beli barrick. If gold jatuh, saham jatuh, dan sini tempat saya beli barrick. Kemarun? Barrick? Sini tempat saya berminat untuk beli barrick. Okay, kita nampak this one. Tunggu ni je, tunggu dia break ini je. Dan saya akan letakkan limit order. Menarik cerita tu, Kimi. Okey, barrick lain apa lagi? Minyak, Euro AUD, masih tak ada apa. Euro GBP, tak ada apa. Nothing. GBP AUD pun sama. Ni mungkin dah habis. Ataupun kalau dia terus naik, then kita akan tukarkan satu ni ke belakang ni. Supaya kita boleh buat 3 di sini. Macam ni. Ni 1, ni 2, ini adalah 3, ini 4, ini 5. Dan anda akan lukis ke atas. Okay. Kalau ini ke atas, anda nak short yang ini nanti. Anda nak short yang ini nanti. Okay, di sini. Itu adalah bila US dollar start lemah. Sama juga dengan GBP AUD. Tapi ini tak buat low. Di sini adalah kelemahan US dollar. Semasa ini kekuatan US dollar. Boleh? Faham apa yang nak pegang? Jangan pegang yang kena ada leverage besar, Kamarul. Kalau anda guna 888, anda memang duit tak cukup, dia hold, dia pergi sikit macam tu habis kan. Nak hold, anda kena ada satu nafas, bagi dia bernafas.
jadi hold kepada saham. Nak hold untuk forex boleh paling lama 3 bulan. Okey? KIMI patut dah jelas. Kalau tak jelas, kita pergi buat sesi dekat rumah KIMI. Tinggal kat mana? Saya buat depan-depan kat rumah. Kena faham. Patut dah faham dah. Mana dapat tak faham. Tetap hari dengar kan. Cerita sama je. Mana ada cerita lain. Kamarul pun mula-mula dengar pening. Lama-lama Zul ni buka mulut cerita sama. Memang cerita sama. Mandi bunga. Kau mandikan KIMI B, bagi mandi kat KIMI A. Elok. Wow, baik punya offer. Kalau tak faham juga kita buat. Tetap hari cerita sama. Patut faham dah. Boleh join tempat rumah. Boleh. Untung badan. Kita bagi mandi bunga kat dia dulu. Dah tetap hari dia dengar kan. Tak faham, tak tahu lah. Okay. Jadi, interesting move kepada US dollar. Perhatikan movement ni. Dia break ada letak X dahulu. Dia break ada letak B. Sorry. Bukan X. Kalau dia break, ini A, ini B. Dia break bawah ni, then kita habiskan. Buat Taman Melawati bang, dekat je. Pergi arah Damansara tak apa. Rumah saya tempat bilik mandi hanya untuk seorang. Sebab kita nak bagi KIMI B, bagi KIMI A mandi. Ngeri pula aku. Melah kopi. Datang. Minggu ni saya tak dapat. Minggu ni saya travelling. Minggu nantilah. Nanti. Okey. Jadi jelas, chart ni semua dah upload. Boleh download dekat Discord. Semua dah ada kat sana. Ambil kat sana. Dah habis masa. Bukit Antarabangsa. Nantilah lepas raya ke kan. Kalau kita ada, sebab masa raya kita akan ada break. Jadi mungkin raya tu kita lepak sama lah. Lepas raya lah. Okey. Jumpa lagi. Chat ni semua dah ada. Pergi tengok. Even GU tadi saya dah update kan. Yang lain-lain anda tengok dah, tahu dah, nampak dah kan. Jadi jaga-jaga sikit dengan US dollar punya move. We might see further US dollar punya strength ataupun yen punya strength. Antara dua tu perhatikan UJ ya. Okey, jumpa lagi esok sesi saya. Kita habiskan mengenai structure and hopefully apa yang kita sentuh selama ni anda pun dah mula nampak momentum, Zuan, dan juga structure, apa perkaitan dia. Gunakan semua ni. Zul, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.